Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari Ahad 17 Disember. Dah saya katakan semalam, pasti US akan lakukan sesuatu untuk menjadikan resi selamat untuk kapal-kapal yang lalu. Ini kepentingan US dan ally mereka, kerana Houthi menghantui tidur malam mereka dan juga mereka terpaksa berbelanja berbilion dolar tambahan untuk barang-barang mereka sampai ke negara mereka. Gas, minyak dan senjata, tidakkah musim sejuk dah sampai kan? Dan mereka desperate, dan US menghantar senjata ke Israel hari-hari. Ini adalah berita saya minggu ini tentang penghantaran senjata ke Israel adalah hari-hari. Dan Israel sejak perang, askar mereka yang cedera sebanyak 5,000 orang dan yang cacat seumur hidup sebanyak 2,000 orang. Ini belum yang dikira dengan yang mati. Dengan tekanan Houthi, Hamas dan Hizbullah menyerang mereka, Israel akan kehilangan kawasan yang Hizbullah serang hari-hari. Dan tekanan ini akan menyebabkan kemungkinan bom bila-bila Israel akan gunakan nuklear bom, kalau ikutkan kepala gila Netanyahu. Dan kerana dia pun terpaksa juga desperate. Dan masa itu US akan merasa bersalah kerana seperti kata Putin, US telah menjadikan Israel Ukraine kedua. Dan adakah ini akan menjadi sebab untuk perang Gaza ini berlarutan dan berpanjangan? Pakar-pakar perang dah katakan yang Israel kalah. Sekarang terpaksa mereka tukar taktik kerana Hamas kontrol dalam perang ini. Dan Israel menggunakan general-general US yang kalah dalam perang Ukraine maupun perang di negara-negara seperti Vietnam dulu. Tidak adakah general-general US yang lebih baik untuk perang ini? Mereka tak ada. Dan US kena fikirkan macam mana nak berhentikan perang ini, dan mereka berjaya mengambil hati rakyat dan negara Arab, kerana Arab adalah penting untuk mereka. Dan Israel tak akan menang dalam perang ini walaupun US menghantar kapal perang ke Red Sea. Berapa ratus kapal perang yang mereka hantar pun mereka tak akan menang dekat Red Sea. Jadi tanggunglah ally US yang akan merana kerana minyak dan gas akan naik Christmas ini. US tak nak apa-apa kerana US sekarang dah ada kuda baru yang menjual minyak dan gas ke US, iaitu Venezuela, yang sebelum ini telah diberi sekatan ekonomi teruk-teruk, dan sekarang US telah menarik balik sekatan ekonomi hanya kerana minyak dan gas. Dan negara Venezuela ini terpaksa menerima hakikat dan meletakkan askar US membuka kem di kawasan banyak minyak di Venezuela, seperti US buka di Syria dan Iraq. Inilah nasib dia, terpaksa. Apa yang kita nampak teman-teman 2-3 tahun ini adalah tragedi untuk Ukraine. Dan bila Rusia dikenakan sekatan ekonomi, Rusia tak pernah terfikirkan sekatan ekonomi terhadap mereka sebegini rupa. Tapi Iran sekian lama menelan sekatan ekonomi US, tapi negara mereka berjaya menghadapi dugaan. Dan Iran membantu Rusia. Ingat membantu Rusia bukan hanya sekadar memberikan teknologi drone dan juga ekonomi dengan negara-negara Arab dan Asia. Dan minyak dan gas Rusia mengalir serata Europe, serata dunia kerana belajar daripada Iran. Dan kita lihat yang Rusia seperti tak merasa tekanan ekonomi yang terlalu teruk. Tujuan saya berkata begini kerana masalah di negara Arab sekarang adalah masalah China dan Rusia juga, dan Iran juga. Dan jangan ingat Israel boleh meminta bantuan dari Rusia dalam perang ini, kerana Israel memberi bantuan kepada Ukraine dengan senjata, dan Mossad membantu Ukraine dalam perang Ukraine sebelum ini. Jadi dunia ini dibagikan kepada dua kumpulan, satu US dan dua BRICS. Jadi bukan senang Israel dan US akan membuli Palestin.
Kita tahu yang Iran adalah sponsor kepada Houthi dan Hizbullah. Dan ada kata-kata dari berita di Western yang mengatakan hanya negara Syiah yang banyak membantu Palestin, dan di mana negara Sunni yang seharusnya membantu Palestin dan Gaza. Saya mendengar kata-kata ini, saya terduduk dan saya terdiam seketika dan saya fikirkan balik. Inilah cara US membuat propaganda untuk melemahkan hubungan Sunni dan Syiah di negara Arab dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Tapi bila kita fikirkan, kalau semua negara Arab tidak bersatu, Israel dan US tak akan merasa perit dalam perang Gaza ini. Jadi ini bukan hanya perang Palestin, tapi perang untuk melemahkan US di mana-mana di serata dunia. Cuma kita kena sabar kerana negara Arab, China dan Rusia ada plan mereka untuk melemahkan US. Dan bila US lemah, semua ally mereka lumpuh. Dengan berapapun kapal perang US letakkan di Laut Arab, Iran tak merasa gentar dan ketakutan kerana zaman sekarang teknologi senjata dunia sudah tidak diterajui US. Malah ada perang besar di Red Sea pun Iran tidak takut. Malah US akan mengarahkan kapal perang mereka berundur kerana teknologi hypersonic missile yang Iran, Rusia dan China ada tak akan mengugat negara mereka. Hegemoni tegar US dan EU sebagai raja dunia hanya kuat kerana nuke bom mereka yang ada. Ini saja maruah terakhir yang mereka ada, tak lebih daripada itu. Jadi teman-teman, Semalam ada interview daripada jurucakap Iran. Kalau anda berminat nak dengar apa yang mereka katakan, memang menakutkan dan memang menggembirakan. Jika anda nak dengar esok berita ini, anda balas mesej saya dengan kata nak. InsyaAllah saya akan translate dalam bahasa Malaysia interview yang diberikan. Masya Allah, kalau dengar bulu roma semua ternaik. Dengar jurucakap Iran yang diinterview. Masya Allah. Assalamualaikum. Selamat bercuti semua. Hati-hati di jalan raya. Hurrah everybody. Doa untuk Palestin. Boycott.